Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala? Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa tuan-puan. Di petang Jumaat yang penuh berkat ini, di satu waktu yang ulama mengatakan bahawa waktu petang hari Jumaat ini adalah waktu yang baginda Nabi SAW pernah nyatakan bahawa di hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa. Tidak berdoa di waktu itu oleh seorang hamba dengan satu doa, melainkan Allah akan perkenankan doanya. Maka banyaklah pendapat ulama mengatakan waktunya bila. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan aksarul ulama kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya waktunya ialah berada di petang hari Jumaat selepas asar sebelum maghrib, seperti mana kita berada sekarang ini tuan-puan. Jadi daripada saya budak-budak lagi, time saya mengaji dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, beliau dah ajar kami para murid-muridnya untuk orang kata apa, memuliakan petang hari Jumaat ni. Untuk mengambil berat tentang petang hari Jumaat ini. Sebab kebanyakan ulama mengatakan petang hari Jumaat adalah waktu yang mustajab doa. Jadi daripada saya belajar dekat Pondok Yasin dulu lagi, Syekh Fahmi tak benarkan pelajar-pelajar untuk main. Kalaupun ada buat kebersihan petang Jumaat tu macam nak kemas-kemas kawasan, yang tu memang berhenti awal. Setengah jam, 45 minit lah lebih kurang sebelum maghrib, semua dah kena bersedia, datang surau, pakai baju warna putih, pakai serban, disuruh macam tu tuan-puan, diajar dan dididik macam tu supaya kita memuliakan petang hari Jumaat. Jadi bila saya dah habis belajar, sehingga kan saya berdakwah sendiri, saya tetap mengekalkan suasana tersebut. Dalam program live ni pun kita kekalkan juga suasana ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan tidak sepatutnya sebetulnya di waktu ini untuk kita lalai. Lalai pun jangan, lagi-lagilah buat benda yang tak elok, buat benda yang maksiat, buat benda dosa, yang tu lagi dah. Lalai pun jangan. Oleh sebab tu kita isi dengan program-program yang baik. Pada petang hari ini dalam program Taztah ni, kita ada pengisian ilmu, membaca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kemudian kita ada bacaan Yasin dan bacaan tahlil arwah. Kita bukan hanya berdoa untuk diri kita, kita doakan juga ahli keluarga kita yang telah mendahului kita meninggal dunia. Tetapi istimewa kita di petang hari ini, ibu ayah semua, kita ada dua perkara yang menjadikannya istimewa. Yang pertama ialah saya akan umumkan di petang hari ini para pemenang, tiga pemenang doa terbaik sempena hari jadi perkahwinan saya yang ke-7 pada bila? tak sebut lagi. Ada yang ingat ke tak ni? Kita tengok komen dulu. Kalau yang ingat jawab betul tuan-puan, saya bagi lagi. Sebetulnya 3 orang kan? Jadi 4 orang. Saya tunggu komen ibu ayah ni. Ada tak yang nak jawab di ruangan komen? Berapa hari bulan hari jadi perkahwinan saya? Hari tu saya ada post gambar.
Saya minta doa, memang ada ratusan doa, saya akan pilih 3. 3 pemenang. Dan kita tambah jadi 4 pemenang hari ini, siapa yang ingat. Kita bagi masa dalam 30 saat. Kita baca sama-sama zikir. Subhanallah. Masya Allah dah jumpa dah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, baik. Ada Opah Aslam ni, Kak Lang Kamariah jawab 19 hari bulan 9. Aduh, sikit je lagi. Jawapan tu sikit-sikit lagi. Saya ingat dah betul tadi. Tapi silap tu. Itu salah. Sikit lagi. Puan Mamaya Suraini. 12 hari bulan 9. Itu pun, yang tu pun sikit lagi. Okey, siapa jawab ni? Puan Azizah Danir, 19 September. Itu sama dengan Opah tadi. Itu sikit lagi. Puan Asirah Farhana, 13 hari bulan. Minta maaf lah, tak betul juga. Puan Siti Maria Ibrahim, 27 hari bulan 7, Ustaz. Minta maaf, itu pun salah. Aduh, tak ada. Aslan tu tengok. Kut-kut ada yang jawab. 29 bukan. Masya Allah. Puan Tuan Idris Muhammad, 16 hari bulan 9. Itu pun tak tepat lagi. Puan Nur Hayati Baharudin, 17 hari bulan 8. Sikit sangat lagi. Ini tipu-tipu buat teras. Yang dijawab oleh Puan Nur Hayati Baharudin tu sikit sangat lagi. Tak ada jumpa. Tak ada yang ingat ni. Puan Nurila Abu Mansur, 18 hari bulan 9. Ini semua sikit lagi ni. Ada lah. Minta maaf lah tu Puan. Tak jumpa jawapan lah saya. Ya Allah. Tak apa. Bila tu nanti saya akan beritahu kemudian. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Dah masa banyak dah kita di awal ni. InsyaAllah kita akan baca. Kita sambung sikit bacaan kita manaqib ni. Tentang sejarah hidup Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dah habis. Yang sekarang kita bahas ini ialah berkenaan tentang tahlil. Bacaan tahlil tu ada apa je dalam tahlil ni? Ni tuan-tuan. First sekali dalam tahlil ini ialah ayat-ayat Al-Quran, surah-surah pendek. Jadi terangkan dia surah apa je daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, awal surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, Amanah Rasul, akhir surah Al-Baqarah ni. Semua kita tahu dan ini semua masyhur. Kenapa ayat-ayat yang selalu dibaca oleh orang ramai dimasukkan dalam tahlil? Supaya orang ramai kalau tak tengok buku pun dia boleh ikut. Macam tu tuan. Supaya orang ramai boleh ikut. Kan kadang orang baca tahlil bukan lambat sangat. Dia laju juga. Supaya orang ramai boleh ikut. Sebab apa? Sebab itulah ayat-ayat yang biasa dibaca. Dan bila kita baca ayat ni kita dapat pahala. Dan ayat-ayat yang dibaca ni adalah ayat-ayat yang memiliki kelebihan tertentu bila kita baca. Ni tuan-puan. Baik. Selepas ayat-ayat Quran dalam tahlil ni pula, yang kita baca ni, apa dia? Adakah masuk? 21 hari bulan Ogos, itu pun sikit je lagi. Tak ada yang jumpa lagi ni. Hai. Ada Sam. Ada yang masuk, ada yang dapat kalau ada yang dapat okeylah. Wah, ada yang dapat dah, masya-Allah. Ada yang bagi jawapan tepat. Masya-Allah. Iaitulah, ini tahniah satu orang je lah saya nampak ni. Puan Zainab Abdul Rahman. Masya-Allah, kita terus buat on the spot ni tuan-puan, saya tak merancang langsung. Jumpa 19 hari bulan 8. Tahniah Puan Zainab Abdul Rahman. Ini betul-betul tahu kata pun. Saya kata dekat lagi ni tulis je lah. Tak apa.
Puan Zainab Abdul Rahman. Terima kasih. Jawapan betul. Tolong simpan nama tu. Tolong staf simpan nama Puan Zainab Abdul Rahman. Kita akan bagi hadiah istimewa juga pada pada petang hari ini lah. Apa hadiahnya nanti saya akan terangkan. Baik. Ibu ayah semua, kembali kita kepada bahasan berkenaan tentang tahlil ni. Sikit je tuan-puan. Kita tak banyak lah sebab masa kita sangat-sangat terhad. Sekarang ni dah pukul berapa ni? Pukul 6.27. Ada 5 minit lah lebih kurang. InsyaAllah. Baik. Tapi sebelum tu, sebelum kita bahas berkenaan tentang tahlil, sambung bahasan kita, ibu ayah semua, saya ingatkan, jangan ada seorang pun yang terlepas di petang hari ini daripada peluang untuk dapatkan pahala dakwah, mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Dan jangan lupa juga tekan button like dan button love dekat bawah tu sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang dibuat di media sosial ini, insya-Allah. Baik, kita sambung tu bahasan ni tuan, lebih kurang 5 minit insya-Allah berkenaan tentang tahlil ni. Baik. Jadi selepas daripada ayat-ayat Quran tu, kita dah habis bahas sampai muka surat 86. Kemudian disambung dengan doa. Muka surat 87 tu doa apa? Habis je, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini kenapa kita punya ni petang ni? Minta maaf tuan-tuan, kamera ni ada problem sikit agaknya. Sekejap laptop ni dah berapa tahun umur dia, Ustaz? Laptop yang kita Ustaz guna ni 4 tahun, 5 tahun 5 tahun. Masuk ke 5 tahun dah tuan-puan. Banyak dia khidmat, agaknya dia dah macam pening-pening ni. Baik. Ini tak tahu sebab apa ni. Tapi suara okey Suara okey. Minta maaf tuan-puan. Suara masuk. Suara masuk. Sekejap tuan-puan. Kita punya laptop pula dah ada problem sikit. Sekejap. Dah macam ni dah. Okay, bagi saya masa sikit untuk kita tengok. Okay, semoga lah tak ada apa. Kita refresh balik tuan-puan dia punya ni. Mungkin dia dah penat kot, saya rasa. Baik. Tapi nak beli balik pun boleh tahan juga harga dia. Berapa hari tu? 6,000 Oh, bukan murah 6,000. Baik, bukan nak minta derma atau apa, boleh beli lagi. Laptop pun yang lain banyak tuan-puan. Cuma sebab dah biasa guna laptop ni, dia selesa lah sikit. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kembali kita kepada bahasan. Jadi, habis sahaja daripada ayat Quran tu doa lah. Doa ya arhamar rahimin irhamna sebanyak 3 kali. Doa tu untuk kita. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, di antara sekalian yang pengasih, kasihi kami ya Allah. Jadi jangan ingat tahlil ni semua doa untuk arwah, tidak. Bacaan Quran yang kita baca tu pahalanya untuk kita. Doa-doa ni untuk kita. Tetapi kita hadiahkan pahala bacaan Quran ke, zikir ke, salawat ke, kita niatkan hadiahkan untuk arwah yang mendahului kita. Yang first sekali dapat kita lah tuan-puan. Dia jangan ingat, tahlil ni habislah. Pahala makcik ni bila makcik baca tahlil, makcik tak dapat pahala lah Ustaz. Sebab dah bagi semua dekat arwah yang diniatkan tu. Tidak. Kita yang dapat dulu. Baru kita niatkan untuk arwah-arwah yang kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya. Baik. Kemudian, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid. Ini adalah ayat Quran, betul tak Ustaz Islam? Itu ayat Quran. Seterusnya, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu pun juga adalah ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pun juga ayat Quran. Baik. Bila habis
menyebutkan 3 ayat Quran. Jadi itu penggalan, potongan ayat-ayat yang sikit lah. Sebelum ni panjang-panjang sikit. Yang ni memang sikit-sikit, 2 baris macam tu je. Maka diteruskan dengan solawat. Solawatnya agak panjang. Sebanyak berapa kali tuan-puan? Sebanyak 3 kali. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika habibillah. Sebanyak 3 kali macam tu. Kemudian Syamsid Duha, kemudian Badrid Duja. Kemudian baru taraddi anis sahabah. Maksudnya kita doakan semoga Allah ridai para sahabat. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hasbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah zikir. Kemudian baru disambung dengan sepaling afdal zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu ayat Quran menyebutkan tentang bahawa orang-orang yang beriman akan rasa tenang hati mereka dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati kita akan menjadi tenang. Afdalul zikri. Itu yang tepatnya tuan-puan. Dia tak ada fa'lam. Afdalul zikri fa'lam annahu la. Dia tak ada fa'lamnya. Patut sebut afdalul zikri la ilaha illallah. Maka bacalah lafaz-lafaz bacalah tahlil. Di sinilah namanya tahlil. Sebab paling banyak zikir yang dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut dengan tahlil. Baik, apa kelebihan membaca kalimat la ilaha illallah ni? Kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Dah habis kah? Belum lagi tuan-puan. Saya nak terang satu perkara yang sangat penting. Kan? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dalam tahlil ni dimasukkan solawat? Kenapa dalam tahlil ada solawat? Kan? Ayat-ayat Quran, zikir-zikir. Okeylah. Tapi kenapa ada salawat ke atas Nabi? Baik tuan-puan, saya nak bagi jawapan. Jawapannya ada di dalam buku yang terbaru. Kita tak tunjuk dulu bukunya. Kita nak lancarkan sebentar lagi buku ni tuan-puan. Dalam buku yang terbaru akan dilancarkan salah satu bukunya, kita tunjuk nama je. Kita tak tunjuk rupa lagi. Nanti kita lancarkan baru kita tunjuk rupa buku ni macam mana. Kita bagi tahu nama je. Salah satu buku yang kita lancarkan pada petang hari ini ialah buku Bersolawatlah Wahai Lidah, yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan solawat. Di antara yang disebutkan dalam buku yang bakal kita lancarkan ini adalah kisah. Ada disebutkan 8 kisah tentang kehebatan orang yang bersolawat. Kelebihan ni kisah tuan-puan, ni bukan hadis-hadis Nabi. Memang ada ayat-ayat Quran, memang ada. Kemudian ada kisah-kisah kehebatan, kelebihan, fadilat orang yang bersolawat. Kisah yang pertama, ni bagi mereka yang membeli buku ni, nanti kita pun tak buka lagi untuk pembelian. Kisah yang pertama pada muka surat 32, pada buku yang akan kita lancarkan ada 2, salah satu buku ni, iaitulah Bersolawatlah Wahai Lidah ni, ada kisah yang pertama. Ni jawapan kepada kenapa dalam tahlil ada salawat, Ustaz? Ni jawapan. Lupa nak suruh Ustaz Aslam ambil tadi buku ni. Cuba Ustaz Aslam baca dulu kisah ni. Tak payah kot. Makan masa. Makan masa. Tak apa. Saya cerita je terus perempuan. Jadi, di dalam ni kisah yang pertama dalam buku ni, Bersolawatlah Wahai Lidah ni, ada kisah-kisah orang yang suka bersolawat. Jadi disebutkan di sini ada seorang perempuan, mak-mak lah. Ibu-ibu, dia kematian anak. Jadi, mak ni, bila anaknya meninggal, dia mimpi. Selalunya kita macam tu lah tuan-puan. Orang yang kita rapat dan dekat dengan kita meninggal, kita akan mimpi dengan dia. Mak ni, bila anaknya meninggal, dia mimpi jumpa anak dan melihat anak tadi dalam keadaan diseksa dalam mimpi tadi. Teruk kena seksa. Ni, anak ni, bila anak meninggal, lepas tu mimpi jumpa anak, anak disiksa. Macam mana perasaan tuan? Memang sedihlah mak ni. Bangun daripada tidur menangis. Kan? Mak tengok anak dalam mimpi disiksa. Kan? Orang kata selalunya bila macam tu, betul lah tu. Kan? Bila kita meninggal, ada orang kita tengok, wajahnya berseri-seri Ustaz. Dia di tempat yang hebat, di tempat yang mewah, luar biasa. Itu tanda baiklah tu orang tu.
Artinya dia dapat kenikmatan daripada Allah. Tapi kalau mimpi disiksa ni, ini memang petanda buruk kepada mayit ataupun jenazah yang meninggal tu. Jadi mak ni, dia tengok anak dia disiksa dalam kubur. Subhanallah, satu malam dia bermimpi, dia tengok anak dia tengah disiksa di dalam kubur. Tengah disiksa lah anak ni, tengah disiksa. Nangis mak ni. Kemudian, okeylah, sedih kan, memikirkan macam mana anak ni. Kemudian setelah beberapa hari, mak ni bermimpi lagi berjumpa anak. Tetapi keadaan tu sudah berubah 180 darjah, tuan-puan. Yang sebelumnya nampak anak tadi tengah disiksa, kali ini mak tadi melihat anak tadi wajahnya berseri-seri, diliputi dengan cahaya, dengan nur luar biasa. Nampak seronok, nampak gembira, nampak bahagia wajah anak ni. Mak ni tengok dalam mimpi. Kan? Kemudian dalam mimpi tadi mak bertanya, nak, apa sebetulnya yang terjadi ni? Ni, kan? Apa keadaan engkau yang sebenarnya ni? Baik ke tak baik? Kan? Mimpi pertama disiksa. Mimpi kedua berseri-seri. Mana satu yang betul? Anak dia kata, mak, memang saya ni disiksa dalam kubur. Disiksa. Tetapi beberapa hari lepas, ni, ada seorang lelaki yang lalu dekat perkuburan ni. Lalu dekat perkuburan ni, dia baca salawat ke atas Nabi sekali, tuan-tuan. Dia baca salawat ke atas Nabi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat dalam hati dia doa, ya Allah, saya hadiahkan pahala salawat ini kepada seluruh ahli kubur yang ada dekat sini. Maka kata anak tadi, mak, dengan berkat bacaan pakcik tadi, seorang lelaki yang lalu, dia lalu saja, dia tak kenal pun orang dalam kubur tu, dia baca selawat sekali, dia niatkan hadiah untuk arwah-arwah yang ada di kawasan perkuburan ni. Mak, kata anak tadi, dengan berkat satu kali salawat tadi, Allah mengasihi saya. Allah angkat siksa kubur daripada saya. Masya Allah, tuan-puan. Salawat. Betul kata Nabi SAW. Siapa bersalawat, Allah akan balas dengan 10 rahmat. Kalau salawat tadi diniatkan untuk arwah yang telah meninggal dunia, maka rahmat tadi pun juga akan dapat kepada arwah yang diniatkan. Sehingga satu perkuburan tu, semua mendapatkan keampunan daripada Allah, diangkat siksanya daripada kubur. Luar biasa, tuan-puan. Pakcik tu pun tak kenal dengan pemuda ni. Kan pemuda pun tak kenal dengan pakcik tu. Tapi dia doa, dihadiahkan pahala salawat ni untuk ahli kubur. Dapat semua, tuan-puan. Dapat rahmat daripada Allah. Diangkat siksa kubur daripada mereka. Ini salah satu cerita yang ada di dalam buku Bersalawatlah Wahai Lidah, yang bakal kita lancarkan sebentar lagi. Jadi bila baca buku ni, tuan-puan, kita automatik, kalau kita betul-betul baca lah, kalau setakat tengok je tak adalah baca, hayati, renungi, automatik kita akan semangat bersalawat. Itulah juga jawapan kenapa dalam tahlil arwah ada salawat. Ulama letak bukan saja-saja main letak salawat ni, best ni letak lah. Tak, tuan-tuan. Mereka hebat, mereka orang alim, ada ilmu, letak salawat. Kenapa? Sebab itu di antaranya mendatangkan rahmat Allah. Kalau diniatkan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan rahmat Allah juga sampai ke kubur-kubur mereka, menjadikan mereka dirahmati oleh Allah. Dan kalau mereka disiksa, mudah-mudahan Allah angkat siksa kubur daripada mereka. Tu tuan-puan, wallahu a'lam bissawab.